Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Khairul hadithi kitabullah wa khairul huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Qala Allah ta'ala fil kitab ba'da a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Surah An-Nas ataupun manusia, termasuk ayat 1 hingga ke-6. Baik, sebelum kita hurai lebih kurang daripada ayat surah An-Nas tadi, kalau anak-anak kita budak-budak kecil dia panggil surah basic lah maknanya. Kalau tak hafal surah ni malu ke budak-budak baik. Sebab burung kakak tua pun boleh hafal surah ni Kalau kita tak hafal surah ni malu ke burung Baik, alhamdulillah tuan-tuan, puan-puan, setelah sekian lama kita menyepi daripada tazkirah di pantry lah dekat rumah, mungkin kita boleh dengar, tak ada masalah. Kita menyambung lagi orang kata majlis ilmu yang baik ni, PKP juga peringatan kematian pagi maksudnya PKP. Baik. Belum jadi PKPD lagi Sebab saya pun tak tahu tajuk apa pagi ni, sebab saya dipaksa dan terpaksa untuk memenuhi jemputan kita pada pagi ni. Sebab sudah lama dah kita menyepi, jadi kita kembalikan balik perkongsian ilmu ni. Mudah-mudahan walaupun sebentar sahaja kita punya perkongsian, mudah-mudahan inilah modal atau bekal kita yang kita nak balik kepada Allah. Sebagaimana yang saya baca Al-Quran tadi, surah An-Nas, saya tak bercadang untuk tafsir ayat tadi sebab saya bukan ahli dia lah Cuma saya nak cerita lebih kurang intipati daripada ayat tersebut. Ayat permulaan tu, kalau kita perasan Allah Ta'ala sebut dalam Quran tu, Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Maknanya semua ada hujung-hujung tu disebut dengan perkataan nas, manusia. Kenapa Allah Ta'ala letakkan awal-awal tu peringat ataupun perkataan manusia lah, nak menunjukkan manusia sendiri dari sudut sifat mulianya. Manusia tu memang dia mulia lah. Sebab apa? Sebab dia mulia daripada burung kakak tua tadi, ataupun daripada haiwan-haiwan tadi. Sebab kalau binatang pun dia mungkin ada akal berfikir, tapi dia tak ada iman dalam diri dia. Kalau haiwan ni ada akal dan dipluskan dengan iman, maka mungkin lembu pun boleh bersolat kalau dia ada iman. Hari Jumaat penuh lembu dan sebagainya. Tapi nak ceritanya Allah Ta'ala tak letakkan iman dalam haiwan-haiwan, tapi Allah Ta'ala letak iman dalam diri manusia yang terpilih lah maknanya. Nak ceritanya sebab tu kita sebut Qul a'udzu birabbin nas, katakanlah aku berlindung kepada Tuhan manusia. Nak ceritanya sebab apa? Sebab apa? Ulama menceritakan bahawasanya Allah Ta'ala sebut Rabbin nas, Tuhan manusia, sebab Tuhan adalah yang mencipta manusia, yang mentadbir urus manusia, yang mengatur segala gerak kerja manusia ni. Mana tak ada orang lain dah kecuali Allah Ta'ala lah yang bimbing kita, yang mencipta kita, yang atur kita. Kemudian Allah Ta'ala sebut malikin nas. Sebab itulah apabila Allah Ta'ala yang cipta kita, dia ni seolah-olah raja lah raja, ataupun sebab kita bernaung di bawah Allah Ta'ala. Tak ada lah yang lebih berkuasa kecuali Allah Ta'ala. Malikin nas disebut raja manusia. Mana kalau raja atas dunia sekalipun, dia kena ingat ada lagi raja daripada dia, iaitu Allah Ta'ala. Kalau bos sekalipun, dia kena ingat ada lagi bos atas dia, iaitu Allah Ta'ala. Maka kemudian apabila Allah Ta'ala sebagai raja kepada kita, maka ilahin nas, yang menjadi sembahan manusia. Maka tak ada dah yang orang lain yang kita nak sembah kecuali Allah Ta'ala. Maka kita cek dalam diri kita, kita ni sembah siapa sebenarnya. Pukul tiba-tiba hati kita tidak menjawab Allah Ta'ala, kita sembah benda lain. Ini kena baiki pada akidah. Nak ceritanya, kalau kita belajar perubatan alternatif, saya tak sebut perubatan Islam, sebab perubatan Islam ni, hospital pun perubatan Islam juga. Nabi pun suruh berubat kalau sakit dan sebagainya. Maknanya perubatan alternatif. Nak ceritanya, kalau ayat antara ayat ruqyah, bukan ruqyah, ruqyah. Ruqyah pegawai wakaf kita. Ayat ruqyah antaranya surah An-Nas. Ada juga satu lagi surah dia, Qul a'udzu al-falaq. Al-falaq ni maknanya waktu subuh. Ada sebahagian maksud dia ialah mencabut, tak silap saya.
Qul a'udzu birabbil falaq ni antara fungsi ayat ni al-falaq ni Allah Taala untuk boleh jadikan ruqyah pada sunnah nabinya untuk kita mengelak daripada apa dalam surah al-falaq disebut mengelak daripada benda-benda jahat yang fizikal, daripada syaitan, daripada sihir dan sebagainya. Kita boleh baca surah al-falaq, kita boleh tengok. Tapi surah an-nas ni sebenarnya ini yang lebih utama sebab dia bukan nak menghindar diri daripada apa, daripada benda sihir, daripada benda-benda jahat fizikal, tapi nak menyelamatkan rohanian kita, kerohanian kita, rohani, bukan bini kita nama rohani, nak menyelamatkan kerohanian kita. Sebab apa? Sebab awal-awal tu Allah sebut dah Rabbin nas, Malikin nas, Ilahin nas. Kemudian baru kita sebut min syarril waswasil khannas. Kemudian kita nak mengelak daripada apa? Dari kejahatan bisikan syaitan disebutkan. Kemudian disebut alladzi waswisu fi sudurin nas, yang apa, yang membisikkan ke dalam dada-dada manusia. Baik, ayat ini kalau kita tengok dalam hadis sahih Muslim, Nabi sebut, saya tak baca cara tepatlah, saya baca lebih kurang matan yang saya ingat tu, apa nama ni, apabila kita dilahirkan kita ada satu peneman, Nabi sebut lebih kurang dalam hadis, iaitu qarin disebut, iaitu qarin dalam hadis itu disebut qarin daripada kalangan jin. Cuma tafsir dia dalam hadis ni dia menyebut bahawasanya qarin ni terdiri daripada dua sebenarnya. Salah satunya syaitan, yang keduanya para malaikat. Boleh tengok dalam surah Al-Qaf dan surah satu lagi saya lupa surah apa. Nak ceritanya apabila sebut Al-Khannas. Al-Khannas ni maksudnya bersembunyi ataupun tergelam timbul lah maknanya. Al-Khannas ni sebab apabila manusia ingat kepada Tuhan, maka syaitan tak lari lah. Sebab tu disebut syaitan yang membisik, perangai syaitan ni yang suka bersembunyi, yang duduk sembunyi balik dinding, tak apa, tak ada masalah. Bila ceramah duduk balik dinding, dalam bilik apa, bilik library tu duduk balik kotak, tak apa, tak ada masalah. Itu bersembunyi lagi tu tak apa, tak ada masalah. Tapi nak ceritanya perangai manusia, perangai syaitan ni suka bersembunyi. Sebab apa? Al-Khannas. Apabila manusia ingat kepada Allah Ta'ala, maka syaitan lagi. Apabila ketika kita lalai alfa, maka syaitan pun kembali balik. Mana nak cerita Al-Khannas, Al-Qarin tadi, saya nak cerita bahawasanya setiap daripada kita ada qarin dia. Sebab apa? Salah satu fungsi qarin untuk mendorong kita kepada ke arah kejahatan. Yang seorang lagi, yang satu lagi qarin untuk mendorong kita kepada ke arah kebaikan, iaitu para malaikat. Sebab tu bila kita tengok orang soleh kan, orang soleh kenapa dia boleh hidup dengan tenang dan sebagainya? Sebab dia tahu apabila kita Khannas, bila kita faham ayat tadi, kita tahu bila buat benda buruk, kita ingat ni benda yang tak sepatutnya kita buat. Bila kita buat baik, ini jalan yang sepatut kita pilih. Nak ceritanya apabila kita sentiasa berdamping dengan agama ataupun dengan ilmu-ilmu yang sepatutnya kita belajar, maka jauhlah syaitan daripada kita tadi. Dan ayat last disebut apa ayat last tu? Ayat ke-6. Cuba, takut dia ingat, bukan saya dia ingat. Minal jinnati wan nas. Semua ingat alhamdulillah. Ayat basic Ayat basic. Nak ceritanya minal jinnati wan nas. Nak cerita yang mendorong ke arah kejahatan tadi, saya nak cerita bukan setakat daripada jin, bukan syaitan saja, tapi daripada kalangan jin dan juga manusia. Nak cerita kalau hak jenis manusia hak suka ajak pada ke arah kejahatan, buat fitnah, buat apa nama ni, suka buat fitnah. Contoh kita pada hari ni dunia yang kita nak buat perbankan Islam, ada yang anti perbankan Islam dan sebagainya. Itulah perangai itulah minal jin lati wan nas. Nak ceritanya bukan syaitan yang jenis roda jin tu yang duk bisik kat kita, tapi manusia sendiri yang membisikkan kepada kita. At least kalau kita tak puasa sunat, kita suruh puasa sunat, at least kita boleh pahala lah. Kalau kita terpura sebagainya, tak ada masalah puasa sunat kan. Nak ceritanya apabila kita faham ayat ni, kita fahamlah kedudukan kita di mana. Sebab awal-awal Tuhan sebut Rabbin nas, makna kita ni sebagai manusia, kita ada Tuhan yang sepatut kita agungkan lah. Bukan setakat agungkan, ilahin nas, patut kita sembah lagi Tuhan ni. Tak ada dah Tuhan lain melainkan Allah Ta'ala, itu sahaja. Makna tak adalah undang-undang lain yang terbaik selain pada undang Allah Ta'ala. Kalau ada hudud, ada qisas. Kalau minaruk, apa hukumannya? Kalau mencuri dan sebagainya, ada hukumannya. Nak ceritanya kalau kita hidup atas muka bumi ni, kalau kita bersandar kepada agama, kepada Allah, maka selamatlah kita. Sebaliknya kalau kita hidup atas muka bumi ni, kita ikut yang qarin yang seorang lagi tadi tu, yang memang Allah Ta'ala laknat daripada awal sehinggalah hari kiamat, maka kita pun ikutlah ke situ jalan dia.
Baik, saya rasa tak panjangkan pada pagi ni. Kita minta siapa-siapa sambunglah minggu depan ramai lagi para asatizah kita ni. Kalau ada silap salah saya mohon maaf. Mudah-mudahan perkongsian saya pada pagi ini menjadi bekal kepada diri saya sendiri juga, kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan kita bertemu di hari akhirat, duduk dalam satu kelompok yang Allah Ta'ala nak bawa kita kepada yang kita memilih jalan kebaikan tadi. Bahkan kita masuk syurga mudah-mudahan insya-Allah Ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.